Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mohon kepada Allah agar terus menurunkan kepada kita taufiknya, kenikmatannya dan kekuatannya, agar kita mampu dan bertenaga serta dikurniakan istiqamah untuk beramal dan menambahkan amalan sehinggalah berada di penghujung bulan Ramadan. Kita mengharapkan agar Allah mengurniakan kepada kita kesyukuran, yang mana dengan kesyukuran itu kita mampu untuk menilai dan berterima kasih atas nikmat bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bagi saya tahun yang kelima dah saya di Kedah. Dia tak lama dah saya kat sini sebenarnya, baru lagi. Asalnya saya mengajar di Selangor, mengajar di USIM sebagai guru bahasa di situ, bawah Fakulti Pusat Bahasa Utama. Kemudian program yang saya masuk di situ dia tutup, lalu saya sambung belajar di UNISHA 2 tahun, habiskan master. Ingat nak patah balik dah ke Selangor, ke USIM tu, tengok dia buka balik jawatan tu. Tapi kita tengok dah syok dah kat sini, kekal kat sini. Dapat pula jadi guru takmir bawah Jabatan Agama, terus kekal dah sini. Masjid dan surau pun dah banyak panggil dah di sini, terus kekal dah. Banyak sebab jugalah untuk kekal. Jadi sebab itulah kita bertemu dan berjumpa pada malam ini, dengan inayah ataupun dengan kasih sayang Allah, kita dapat bertemu untuk kali yang pertama. Moga Allah terus mengekalkan pandangan ini sehinggalah kita dapat bertemu pula dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi pada malam ini kita mengambil sedikit masalah untuk sama-sama ingat mengingati, kerana agama itu adalah nasihat. Bila mana Rasulullah bersabda ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat, maka jelaslah para ulama memahami mafhumnya adalah dengan agama itu tidak akan mungkin untuk kita tegakkan di dalam agama melainkan dengan nasihat. Maka sebab itu baginda Nabi SAW bersabda, untuk siapa nasihat ini? Untuk sekalian orang beriman. Jadi kita dan sesiapa pun memerlukan kepada nasihat untuk nak menghidupkan agama di dalam diri. Sebab itu juga disebut fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya memperingati ataupun ingatan tentang akhirat itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi pada malam ini kita lihat dari segi sudut ketakwaan. Kita tak cerita benda lain lah, kerana puasa itu juga matlamat dan tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Jadi ketakwaan itu perlu dilihat dari sudut yang mana pada diri kita ini, terutama dari bahagian Ramadannya, dari segi bahagian puasanya. Maka sukalah saya relatekan, hubungkan makna ketakwaan itu dengan satu ayat daripada surah Ali Imran, yang mana Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Iaitu Allah berfirman, bersegeralah kamu semua kepada pengampunan Allah dan syurganya seluas langit dan bumi, yang mana syurganya itu dikembalikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di situ disebut pengampunan dan syurga untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sambung pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-134. Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra. Allah menghuraikan kepada kita siapa orang yang bertakwa itu. Maknanya ketakwaan itu satu bentuk yang kita tidak ketahui, melainkan dengan amalan, melainkan dengan perbuatan. Jadi Allah menjelaskan di situ beberapa kriteria ataupun kita panggil sifat-sifat, keadaan-keadaan orang yang ada ketakwaan. Maka pada ayat yang 134 surah Ali Imran, Allah mengatakan ciri yang pertama adalah orangnya
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang pertama ini adalah orang yang menginfakkan. Infak ini apa dia? Orang yang mengeluarkan apa yang dia miliki daripada harta-hartanya, dan harta ini apa yang dia miliki lah. Tidaklah kita lihat harta itu dari sudut wang ringgit, tidak, tetapi tenaga kita, ilmu kita, perasaan kita, jiwa kita, nah, apa yang kita miliki semuanya kita letakkan kepada agama ataupun letakkan kepada Allah ketika kita senang dan ketika kita susah. Bagaimana kita nak hubungkan golongan yang pertama ni, ciri yang pertama dengan sifat orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa dia memiliki kesabaran. Maka kesabaran itu adalah harta dia. Jadi dia perlu untuk menyerahkan harta kesabaran itu kepada siapa? Kepada Allah. Ketika senang dan susah. Ketika senang itu adalah ketika mana? Awal bulan Ramadan. Di ketika awal bulan Ramadan dia seronok, maka dia bergembira berpuasa. Jadi dia menyerahkan puasanya, menyerahkan kesabarannya kepada Allah. Tetapi bila mana di pertengahan Ramadan sudah banyak keadaan yang menimbulkan ataupun sudah banyak keadaan yang membawa fikiran kita kepada hari raya, sehingga kan kita rasa tarawih dah habis kot. Di tengah bulan Ramadan tarawih dah habis. Sekarang tarawih kat mana? Kat jam besar. Jam besar tak ada lagi ke dah ada dah. Kita pun tak tahu kat jam besar ada macam mana. Tak mana lagi, saya tak pernah pergi kan. Tuan-tuan pernah pergi ke? Saya pun tak tahu. Ada orang ajak saya, ustaz pergi ustaz. Sana tu meriah. Tapi kita pun nak pergi pun tak pergi, tak tahu lagi. Jadi lepas tarawih kita pergi ramai jangan macam tu. Jadi yang dipanggil memberikan infak ketika susah itu adalah ketika mana kita tidak senang, kita susah untuk nak mengerjakan bentuk puasa tu ataupun nak memberikan bentuk kesabaran itu. Di mana kita lihat ramai masjid pun sudah berkurangan. Jadi kita pergi masjid pun macam tak ada roh dah, tak ada semangat dah. Sebab apa? Orang pun tak ramai. Maka ketika itu kita perlu menyerahkan kesabaran kita ketika waktu yang macam ni. Waktu yang mana perasaan kita dah macam tak best lah pula pergi solat tarawih macam ni, orang pun tak ramai. Tak apalah, kita join yang tak ramai ni lah. Mana join tak ramai tu kot, dia pun balik ke rumah kata. Apa ustaz pun kata juga, bulan puasa ni tidur ibadah. Jadi tidur pergi solat tarawih, duduk ibadah. Sudah ada pandang macam tu pula tuan-tuan. Dia pergi balik rumah tidur, sama ibadah juga. Jangan pandang macam tu no? Yang dikatakan tidur itu ibadah itu maksud dia berbeza. Maknanya dia menutup ruang-ruang yang membawa kepada kemaksiatan dengan tidur. Yang tu, kalau dia tak tidur, dia akan bertemu dengan orang lain. Habis dia mengumpat, dia berbawang semua macam-macam lagi. Lalu di situlah yang menyebabkan tidur itu adalah ibadah, sebab dia mengelak daripada kemungkaran. Jadi itu yang dikatakan alladzina yunfiqun, mereka yang memberikan apa yang dia ada, iaitu kesabaran dia. Kepada siapa? Kepada Allah, untuk dia hendak mendapatkan ganjaran pahalanya. Ciri yang kedua itu pula siapa? Maka ciri yang kedua Allah mengatakan wal kadhiminal ghaiz, orang yang menahan kemarahan. Maknanya diri dia mampu untuk nak mengeluarkan kemarahan tu. Dia ada peluang untuk nak melepaskan kemarahan tu, tetapi dia menahan. Tetapi dia mengelak. Petang tadi saya pergi bazar. Buat petang tadi. Kita pun nak lalu satu lorong untuk pergi bazar tu lah. Tapi lorong ni lorong belakang. Ada satu tempat tu. Kebetulan lalu situ. Tengok-tengok ada kereta parking kiri kanan jalan pada tempat selekoh. Jadi kita tak nak lalu. Ada orang kata, kereta belakang kata horn, bagi dia pun tu elak ataupun pergi peringat. Kita pun fikir balik, horn pun siapa nak sedar, sebab ramai orang depan tu kan. Mana tahu kat situ jalan yang telah di blok, dia parking yang kiri kanan, jadi tak mat nak lalu tengah-tengah. Dia kata tak apa lah, pergi patah balik ikut jalan lain. Jadi kita pun patah balik. Kalau ikutkan kita mampu untuk nak mengeluarkan kemarahan itu. Sebab itu Syekh Ahmad As-Sawi di dalam kitab tafsir jalan lainnya, Hasyiatus Sawi, beliau mengatakan siapa yang mampu untuk nak mengeluarkan kemarahan dia tetapi dia menahan dia, lalu Allah akan mengurniakan kepadanya
amnan wa imanan. Allah akan mengurniakan kepada dia keamanan dan keimanan. Maka itu janji para ulama kepada mereka yang menahan kemarahan dalam keadaan sebenarnya dia mampu nak lepaskan. Setiap orang mampu untuk melepaskan kemarahan, tapi kita tahu setiap orang juga ramai yang menahan kemarahan. Maka mereka yang menahan kemarahan, para ulama mengatakan mereka akan mendapat apa? Ketenangan, keamanan dalam hati dia, dan juga dia akan bertambah keimanan dia. Jadi itu wal kadhimin al-ghaiz. Maka dalam bulan Ramadan kita bertemu dalam keadaan ni. Tuan-tuan cuba keluar pukul 7 suku kat jalan besar ni semua. 7 suku tu tengok orang nak buka puasa. Tuan-tuan tengok cara dia orang bawa kereta macam mana. Saya pernah sekali tu saya nak kena ambil barang dekat mana? Jalan daripada Bukit Banyan nak pergi ke Simpang 4 Cinta Sayang. Situ kan 2 lorong. Jam. Pukul 7 suku. Jam sampai ke Bukit Banyan lah. Panjang semua ni daripada traffic light tu. Tu orang pergi masuk atas tanah tu. Jalan. Bukan kereta SUV je. Tu kereta kancil, kereta saga yang tak ada tinggi tu. Habis dia lenjan lah. Tu nak katakan apa? Dah nak berbuka dah. Tu. Kita tengok belah kanan. Boleh tahan dia pun, dia tak kira lah. Nak buka puasa ni pasal 7 suku lah. Jadi nak diceritakan, kita tengok macam mana kesabaran di situ diuji. Jadi sewaktu itulah patut kita meletakkan kesabaran dalam bulan Ramadan dengan tidak melaksanakan atau tidak melepaskan kemarahannya. Ciri yang ketiga yang Allah katakan apa? Iaitu wal'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang lain. Orang potong queue, kita tengah beratur dekat apa? Dekat traffic light, potong queue. Apa kita nak buat? Tak nak bagi kat dia. Dia dah masuk depan lah. Kita pergi cocok lagi depan dah. Alah, macam mana orang? Sangkut dulu. Jadi, wala fi na'anin nas. Maafkanlah dia. Mungkin dia nak terberak atau kita pun tak tahu tuan-tuan. Dia nak apa? Mungkin dia nak, kita pun tak tahu kan. Hal dia masing-masing. Kita pun ada hal apa salahnya kita beri waktu dekat dia untuk pergi. Dan ciri yang keempat pula Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sayang kepada orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain. Muhsinin. Jadi apa salahnya kita di dalam bulan Ramadan, orang-orang yang kita jumpa, kita melebarkan sifat memberi kepada orang lain. Maka memberi itu adalah bentuk kebaikan kita kepada orang lain. Di Mesir khususnya, tempat yang pernah kami mengaji dahulu, di sana bulan Ramadan orangnya berubah menjadi sangat pemurah. Sehingga kan kami yang duduk di Mesir, kalau berbuka tak pernah berbuka di rumah. Kenapa? Kerana banyaknya jemputan untuk nak berbuka di tempat lain. Ataupun kalau tak ada jemputan pun, kita keluar rumah, orang akan tarik kita, jom berbuka dengan kami. Yang tu. Dan duduk di Mesir pula, kalau kita jenisnya suka nak duduk dalam masjid, pasti poket kita ni akan penuh dengan duit. Nak macam tu sekali tu, kita tengah ngaji ni, wah, ada orang masuk duit dalam ni, tak tahu siapa. Tahu-tahu keluar, banyak rupanya. Yang tu. Itu di Mesir. Bahkan kawan kami kata apa, anak kaya tak duduk Mesir, duduk bulan Ramadan. Tapi duduk di mana? Duduk di masjid. Duduk je di masjid. Pindah-pindah masjid. Pandai mereka kan. Hari ni masjid ni, esok pula masjid lain. Duduk di antara Zuhur dengan Asar je cukup. Zuhur masuk, keluar Asar. Ni, poket penuh. Tapi syarat kena ada poket atas lah. Kalau tak ada poket atas tak ni. Sebab dia pun nak bagi tu menyorok. Dia pun nak bagi sorok-sorok sesenyap. Kita tengah ngaji, memang tak pasal tu, masuk. Jadi begitu keadaan dia. Jadi ala kulli hal, itulah sifat-sifat yang disebutkan ataupun yang telah diletakkan oleh Allah Ta'ala pada ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi kita di dalam bulan Ramadan, moga Allah mengurniakan kita bentuk ketakwaan itu daripada ciri-ciri ini. Yang pertama, Allah katakan dia mengeluarkan sesuatu apa yang ada dalam diri dia ke jalan Allah ketika senang dan susah. Yang kedua, ciri dia adalah suka ataupun menahan kemarahan dia. Dan ciri yang ketiga, Allah mengatakan adalah orang ini suka memaafkan orang lain. Dan ciri yang keempat adalah orang ini suka untuk hendak memberikan kebaikan kepada orang lain. Dalam kitab tafsir tafsir Hasyiatus Sawi tadi mengatakan, iaitu beliau mengakhiri ayat tadi dengan kisah Al-Imam Zainal Abidin
As-Sajjad, Al-Imam Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau ini keturunan baginda Nabi SAW, dan beliau ini dikenali dengan Zainal Abidin. Kenapa? Adalah dia ini dikenali dengan orang yang memperhiaskan agama, dan digelar dengan As-Sajjad kerana beliau ini orang yang rajin bersujud, rajin bersolat kepada Allah. Lalu pernah diceritakan beliau ini sedang mengambil wuduk, dan ketika itu ada seorang sedang menuang air kepada dia. Orang tu menuangkan air wuduk lah, air waduk tadi. Maka dia pun mengambil air wuduk, dan orang itu menggunakan cerek untuk dia mengambil wuduk. Lalu cerek itu terlepas daripada tangan lelaki tadi dan terkena kepada Imam Zainal Abidin tadi ni, terkena kepada dia, lalu terluka dan berdarah. Kalau kita perasan, kita faham cerek itu seperti cerek kita lah hari ni, besi kan. Kemudian dia punya hujung tu kan tajam, kalau jatuh tu kan boleh terluka benda ni. Pula tu cerek tu bukannya cerek macam cerek teko yang kecil air tu, itu ambil wuduk tak lepas. Bila ambil wuduk dengan cerek teko kecil ada mesti cerek yang besar, lepas tu mesti berat. Lalu kalau terkena pada bahagian dahi, pasti terluka. Jadi ketika mana sudah jatuh dan terluka kepada kepala dia, dia memandang kepada lelaki tadi. Lalu lelaki tadi mengatakan apa? Mujur lelaki tadi menghafal Al-Quran, dan dia membaca balik ayat tadi, wal kadhimin al-ghaiz, dan orang-orang yang menahan kemarahan. Dia pandang, ya, aku ni orang yang menahan kemarahan. Kemudian dia pandang sekali lagi, orang lelaki tadi pun takut. Lalu dia mengatakan wal 'afina 'anil nas. Dia tunduk, dia mengatakan, ya, aku maafkan kamu. Dia pandang sekali lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang buat baik. Maka Imam Zainal Abidin pun tunduk dan mengatakan, baik, aku juga melakukan kebaikan kepadamu, kamu bebas, pergilah, tak perlu lagi tolong aku. Jadi di situ menampakkan sifat lah. Kalau kita buat lagu tu tak ada hanya tuan-tuan, orang kita bukan faham lah. No, kita cakap macam tu, oh aku sakit, tak sakit, sedap lah. No, jadi begitulah mafhum yang perlu untuk kita faham. Ciri-ciri orang yang bertakwa, bila mana disebut ketakwaan itu bukan hanya pada hati, tetapi dia pada perilaku kita, tidak tanduk kita. Maka kita mengharapkan ketakwaan di dalam bulan Ramadan menghasilkan pada diri kita suka mengeluarkan sesuatu kepada Allah, di jalan Allah ketika senang dan susah, dan juga kita dari kalangan orang yang suka menahan kemarahan dan suka memberikan kebaikan dan memaafkan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga sedikit tazkirah pada malam ini, moga Allah memberikan kepada kita manfaatnya, taufiknya untuk kita dapat beramal. Dan sesungguhnya orang yang berjaya di dalam satu bentuk pengajian itu, di dalam satu bentuk nasihat itu, adalah dia berazam untuk nak melaksanakan apa yang dia dengar. Moga Allah memberikan kepada kita kebaikan dan manfaat daripada apa yang telah kita dengar pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, kurniakanlah kepada kami, Ya Allah, kesyukuran terhadap apa yang telah Kau kurniakan kepada kami. Kami memohon agar Engkau memperluaskan kami akan bentuk-bentuk syukur kami kepadamu. Kerana nikmat-nikmat bulan Ramadan yang telah Kau kurniakan ini, kami takut dengan keadaan kami tidak menunjukkan kesyukuran kepadamu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar Kau sentiasa melindungi kami daripada segala bentuk kekufuran kami kepadamu, iaitu daripada bentuk tidak mensyukuri atas kenikmatan bulan Ramadan, seakan-akan kami meminta ianya pergi cepat, lalu kami memohon agar bulan Syawal itu datang mengunjungi kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, kami memohon agar Kau sentiasa menjadikan kami dari kalangan orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan ini, iaitu dengan mendapat segala bentuk kebaikan
kebaikan yang telah Engkau sediakan di dalamnya. Dan kami memohon agar Engkau tidaklah mengeluarkan kami daripada bulan Ramadan, melainkan Engkau telah mengurniakan akan pengampunan-Mu kepada kami dan mengurniakan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, dan Engkau juga telah membebaskan tengkuk-tengkuk kami daripada dibelenggu api neraka-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang mana memenuhi waktu dan setiap saat, setiap waktu dalam bulan Ramadan ini dengan kebaikan, dan janganlah Engkau menjadikan kami dari kalangan orang-orang yang Engkau murkai, iaitu dengan Engkau menjadikan kami orang yang mengabaikan kenikmatan-kenikmatan yang telah Kau sediakan di dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puasa untuk esok, nawaitu